gunting rambut kepada orang kafir dari sudut tasawuf. Gunting rambut pada orang kafir daripada sudut tasawuf. Dia sebenarnya tasawuf sekalipun, kita meminta kepada bantuan daripada orang yang bukan Islam, ini hukumnya adalah harus. Tidak ada masalah. Masalah dipegang kepala kita oleh orang bukan Islam dan sebagainya, ini bukan masalah kita rasa ni satu yang menghinakan diri kita dan sebagainya. Tidak. Tak semestinya. Baik, kalau ada yang berpegang dengan pandangan tersebut, itu pandangan orang yang berpegang dengan pandangan tadi. Ana ra'si wal ain, dengan kita menghormati pandangan tersebut. Tapi itu tidak menafikan bahawa ini harus. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah meminta bantuan daripada golongan musyrikin, orang kafir, untuk perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tunjuk jalan sahaja. Digunakan orang yang bukan Islam. Kata tunjuk jalan, Ustaz, bukannya pegang kepala. Tunjuk jalan itu hijrah waktu tu. Hijrah, benda besar. Bukan sekadar pegang kepala waktu tu. Nak pegang kepada ni perjalanan kita pada Allah. Kenapa Nabi tak gunakan golongan muslimin pada tersebut? Menunjukkan pada harus. Tak ada masalah. Tak ada masalah untuk kita gunakan tersebut. Kalau kita rasa hati kita tak apa nak senang dengan perkara tersebut, ya cari yang Islam tu lebih baik. Dan kerana ada tukang gunting Islam. Jadi dia tak akan menyebabkan bila mana kepala kita dipegang oleh tukang gunting di ventri dengan smart guy dekat koran terang, terus balik-balik tu jadi lupa Quran. Tak. Terus lepas tu jadi akhlak jadi tak baik. Tak. Bukan tu penentu kepada perkara tersebut. Sayyidatina Nafisah radhiyallahu taala anha, tukang bantu dalam rumah dia Yahudi. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam salah seorang pembantu dalam rumah Nabi Yahudi. Dan mungkin tu boleh jadi dakwah kita kepada orang yang tersebut. Contohnya kita kalau kata nak gunting rambut kepada orang yang bukan Islam, contohnya, bagi tahu dekat dia. Sebelum gunting rambut tu, bagi tahu dekat dia, Nabi kita, jangan Nabi kami, Nabi kita. Nabi dia juga. Cuma dia tak tahu. Nabi kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan dekat kita, kalau nak gunting rambut, gunting belah kanan dulu. Jangan gunting belah kiri. Lepas ni saya nak pesan kat you, nanti kalau nak gunting rambut orang Islam, gunting belah kanan dulu. Dapat pahala. Pahala tu datang apa? Dia pun tahu. Dia pun pandai dalam ni sebut pahala dosa ni. Gunting belah kanan dulu, kata dia. Ni dapat pahala. Lepas tu belah kiri. Lepas tu tak apalah. Kau atas bawah ke tak apalah. Cuma mula kanan dulu kalau kamu nak gunting rambut orang Islam. Kan tu dakwah dah waktu tersebut. Kawan-kawannya kita bagi tahu tu, kata tu Nabi dia juga. Boleh? Tapi kalau kata kita rasa berat dengan perkara tersebut, kita tak mau dan sebagainya, hukum pada diri kita tidak boleh letak pada orang lain dengan hukum harus tersebut. Jangan kita kata ni hukum dia harus tapi tak boleh bagi ke orang lain. Tak. Kita tak mau, kita ajalah. Jangan kita bagi ke orang lain kerana hukum asalnya adalah harus kepada semua orang. Tidak ada masalah. Assalamualaikum Tuan Syekh. Kenapakah negara Islam yang kaya dan berkuasa pada hari ini tidak membantu membebaskan Palestin dari genggaman Israel? Sebaliknya, negara Islam pada hari ini hanya mendiamkan diri sahaja kerana risau dengan kedudukan mereka. Ini dah bagi hukum. Yang minta maaf saya sebut. Yang pertama, negara Islam ada kuasa. Dah bagi tahu lah. Tak bantu untuk membebaskan Palestin. Kemudian, tuan yang bertanya sendiri bagi hukum. Kata kerana nak menjaga kedudukan. Kerana takut dengan ni. Maksudnya dah tahulah jawapannya. Jadi kenapa tanya dekat saya? Kerana risau dengan kedudukan mereka, adakah situasi ini telah digambarkan pada hadis akhir zaman? Kemudian tanya balik saya. Mula dia bagi tahu lah. Kemudian dia bagi tahu hukum dia sendiri. Kemudian dia tanya balik kat saya, adakah ini gambaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Minta penjelasan daripada Tuan Syekh. Sebenarnya kita banyak dibina dengan persepsi. Kita dibina dengan persepsi. Dan kita juga tidak dapat nafikan kenyataan bahawa kita ini ramai tetapi tidak kuat. Kenapa? Kerana kita sendiri tidak berpegang dan tidak beramal dengan apa yang dibawa oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana perpecahan yang berlaku. Kerana masing-masing ingin menjaga kedudukan masing-masing. Kerana masing-masing ingin melihat yang penting saya yang boleh hidup dan sebagainya. Kerana tu. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata, aku tidak bimbang umatku ni melakukan syirik. Tapi aku bimbang kepada mereka adalah dengan dunia yang akan datang kepada mereka. Ini ma'ruf kata tersebut. Jadi bukan hanya pemimpin sahaja.
Kita yang di bawah ni pun, yang bersoal tentang masalah ni pun, kita pun sebenarnya dengan dunia juga sebenarnya. Karena Allah tidak akan mengutuskan pemimpin yang baik kepada rakyat yang tidak baik. Pemimpin yang baik akan diutus kepada rakyat yang baik. Dan ketika mana rakyat tidak baik, maka yang akan memimpin yang sesuai dengan mereka juga yang tidak baik. Yang itu adalah sunnatullah Allah Ta'ala jadikan. Sebab kalau yang baik memimpin yang tak baik dia tak akan mau yang baik tadi. Kalau yang tak baik pula, kalau ramainya yang tak baik, yang naik pula yang baik memang tak akan boleh pimpin. Kalau kata yang tak baik memimpin yang baik pula pun tak akan boleh berlaku benda yang tersebut. Dia tak akan jadi balance. Melainkan dia akan sama. Dia akan sama kedudukannya. Yang di atas pun tak baik, yang di bawah pun sama naik juga. Maka sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala lindung kita daripada perkara tersebut, dan kita kena anggap bahawa insya-Allah semua ni baik-baik belaka insya-Allah. Dan Allah Ta'ala akan berikan kebaikan kepada mereka dengan berkat baik sangka kita tadi. Yang tidak baik pun akan jadi baik insya-Allah. Jadi yang kena nak ubah ni macam mana kita? Kita kena ubah dulu. Kita nak kena ubah dari kita ni, baru nak boleh bincang kat atas. Kita duk bincang kat atas, kita terlupa dengan kita. Yang ni yang berlaku kepada masalah sekarang. Baik. Masalah genggaman Israel dan sebagainya tidak dibebaskan oleh kaum muslimin, kerana telah disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan membebaskan nanti adalah Nabi Isa alaihi salam. Kamu buatlah macam mana pun sekarang ni, tak akan boleh mampu untuk kamu nak lepaskan. Kerana yang akan boleh untuk lepaskan nanti adalah Sayyidina Al-Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihi salam. Jadi apa kita nak buat apa lah ni? Yang kita perlu buat sekarang ni adalah membina generasi yang mereka ini mampu untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nanti mereka akan berakhlak dengan Nabi Isa, dengan berakhlak dengan Nabi Allah, dengan Sayyidina Imam Mahdi ketika mereka turun nanti. Waktu mereka ada nanti, ini umat yang berakhlak ni dah mampu untuk nak terima mereka pada waktu tersebut. Boleh faham ya semua? Kalau kita tak bina pada waktu sekarang, takut nanti turun Nabi Isa, turun Imam Mahdi, kita tak kenal muasafat dan sifat mereka, kita pula biadab dengan mereka pada waktu tu. Kalau Imam Mahdi waktu tu buat dengan bercanggah dengan yang dia nak, macam mana? Agak-agak lah waktu tu, dia akan kata pula, betul ke Imam Mahdi ni mengarut. Aku tu pula dah. Sebab tu yang perlu dididik pada sekarang ni, adab kita dengan mereka. Adab kita dengan mana-mana pemimpin sekalipun. Kerana kita tak pasti ni, mereka ni siapa orang dia dan sebagainya. Kecuali kita kenal mereka ni dengan benar-benar pengenalan. Boleh faham? Lepas tu saya suruh hati-hati sungguh-sungguh. Takut kita tersilap. Takut tersilap nanti akhir zaman ni, zaman fitnah yang sangat licik. Dan Dajjal telah mula menyusun, atur dia punya pergerakannya untuk dilakukan perkara tersebut. Jadi kita yang kena hati-hati. Yang patut kita buat sekarang ni bukan mengetahui perancangan Dajjal. Kita kena tahu adalah perancangan kita untuk kita berhadapan dengan Dajjal. Itu sepatutnya. Bukan untuk tahu perancangan musuh. Tahu perancangan musuh, kita tak ada perancangan. Tak, kita pun kena ada perancangan kita. Iaitu dengan apa? Dengan banyakkan zikrullah. Dengan banyakkan salawat kepada Nabi SAW. Dan ni yang diajarkan oleh Nabi. Nabi kata apa? Untuk akhir zaman, Nabi kata banyakkan baca surah Al-Kahfi. Ayat yang pertama sampai ke 10. Kalau mampu baca semuanya. Untuk persediaan akhir zaman. Nabi tak suruh kamu kena buat bangunan macam ni, korek lubang banyak ni, dan kemudian duduk dalam rumah kena ada konkrit banyak, baru kamu akan selamat dari akhir zaman. Nabi suruh bina konkrit yang tidak dilihat oleh Dajjal sekalipun. Iaitu ni, konkrit jiwa kita. Khandak yang dibina oleh Nabi SAW waktu perang Khandak, dikorek dengan lubang. Tak nampak dia punya dinding seperti mana dindingnya tembok besar Cina. Betul tak? Mana dinding besar tak? Korek dalam dia. Tak nampak kalau tengok daripada depan. Tapi musuh tidak mampu melebihi lubang yang dikorek oleh tentera Islam pada ketika tersebut. Dan kenapa dikorek di dalam? Kenapa tak dibina dinding di atas? Kerana nak bagi isyarat daripada baginda Rasul. Nak bagi tahu kepada kita yang patut kita bina dindingnya adalah daripada dalaman kita. Bukan hanya dengan dinding yang dilihat dengan zahir. Tapi akhirnya diruntuhkan oleh kita sendiri. Boleh faham ibu ayah semua? Ni dinding dalaman ni kena bina. Yang tu dulu yang patut kita bina. Sebelum kita nak bincang Israel jatuh ke tak jatuh. Kalau jatuh Israel Abdullah ni pun, takut-takut lepas tu gila dengan dunia pula. Rancak juga kita. Faham? Yang patut kita bina adalah diri kita ni. Jiwa kita, keluarga kita, masyarakat kita ni.
dengan mencintai Allah dan Rasul, insya-Allah nanti ketika sampai waktunya kita tidak akan pengaruh dengan perkara tersebut, insya-Allah taala. Dan tentera Nabi Allah Isa alaihi salam nanti ketika di Israel di Palestin, waktu ketika mana Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya keluar nanti ini, apa dia makanan mereka pada waktu tersebut? Makanan mereka adalah zikrullah. Semua kalau kita baca hadis, Nabi akan sebut zikrullah, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya tentang amal. Tidak lain daripada perkara tersebut. Atau kita kena pegang betul-betul semua perkataan. Faham? Jadi jawapan ringkas kepada apa yang ditanya tadi, kenapa mereka tak mampu? Bukan kerana mereka saja, kerana kita juga. Kita sendiri pun lemah dalaman kita. Dan kalau menang pun tak tentu kita akan mampu menang dari sudut dalaman kita. Dan kita akan tenggelam lebih teruk daripada itu lagi. Maka Allah Ta'ala takhirkan untuk memberikan kejayaan yang lebih besar nanti. Allah Ta'ala mengakhirkan kejayaan tersebut untuk kejayaan yang lebih besar. Ini dibina jiwa kita dulu. Nah, itu maksudnya. Kenapakah Buraq meronta-ronta apabila ditunggang oleh Nabi SAW? Kerana Buraq berasa segan dengan Nabi SAW. Kerana yang nak naik ni adalah Nabi SAW. Dan kerana terlalu gembira dengan anugerah, Allah Ta'ala menganugerahkan Nabi menaikinya. Nah, Buraq ni sentiasa berdoa kepada Allah agar Nabi menaikinya, sehingga menyebabkan ketika berada di depan Nabi, dia tak boleh nak duduk. Nak tunjukkan perasaan gembira dia tadi ni, sampai dia jadi gelabah. Dia orang gembira ni macam-macam. Ada orang gembira teriak, ada orang gembira dia gelak, ada orang gembira tak boleh nak duduk. Dia jadi cempera, tahu? Duduk kok ni tak kena, duduk kok ni, tapi gembira. Macam itulah Buraq ni. Dia jadi cempera kerana apa? Kerana Nabi berada di depannya pada ketika tersebut. Nah, sebab tu kerana tu dia jadi terlalu tidak boleh duduk pada waktu tu. Bolehkah air bacaan Yasin dicampur dengan air lain? Boleh, tidak ada masalah. Apakah Wahabi kafir? Tidak kafir. Nah, Wahabi tidak kafir. Wahabi pun kawan-kawan kita juga. Mereka juga muslimin. Nah, mereka juga muslimin. Kecuali kalau mereka mengatakan sesuatu yang bercanggah dengan syarak. Nah, seperti mensabitkan bahawa Allah Ta'ala ini duduk di atas arash dengan duduk yang betul. Ini mujassim. Yang tu terkeluar daripada apa yang dibincangkan. Dan kalau kita kata tak, kamu maksud dia Allah Ta'ala ni ada kaki, ada tangan. Ya, ada kaki, ada tangan. Nah, ada kepala, ada badan macam dengan berhala tu. Macam tu. Tu kafir. Tapi kalau mereka tak kata macam tu, kita kata duduk atas arash. Ya, duduk. Duduk macam mana? Tak, duduk kami tak tahu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, summastawa 'alal 'arsy. Kita kata tu salah tu. Bukan macam tu maksud dia. Istiwa bukan makna duduk. Istiwa juga dengan makna istaulah, dengan makna menguasai. Kenapa kamu terjemah duduk? Tak apa lagi yang sesuai dengan makna tu dah. Rupanya duduk kona. Maka kita kata ini tidak kafir. Ini tidak kafir. Ini juga orang panggil takwil juga. Tapi takwilnya batil. Salah. Ini boleh kafir? Tidak kafir. Sebab dia masih lagi duk cari jalan. Allah Ta'ala ada tangan, tapi tangan tak sama dengan kita. Ini takwil lagi ni. Tapi takwil batil. Kita kata mana boleh terjemah tangan. Yadullah fawqa aydihim, bukan maksud dia tangan ni. Nah, ulama salah pun tak kata ni tangan. Yadullah tu maksudnya kata dia tu sifat yang musyabbah. Nah, sifat yang mana bukannya jarihah, bukan yadul jarihah. Bukan sebut tangan tidak sama seperti makhluk. Maksudnya kalau tangan, tapi tangan tak sama dengan makhluk, maksudnya tangan jugalah. Tapi tangan tak sama dengan kita je. Sotong pun ada tangan, tapi tangan tak sama dengan kita. Kera pun ada tangan, tapi tangan tak nak sama dengan kita kan. Betul? Allah ada tangan, tangan tak sama dengan kita. Oh, mana boleh sebut macam tu? Habis tu yadun makna dia apa dia? Yadun tu sifat. Nah, sifat. Jadi yad tu makna dia apa dia? Yad ni kami tak tahu makna dia. Tu kalau betul pegang macam tu tak apa. Ya, Wahabi kata yad ini tangan. Tangan tak sama dengan kita. Kita kata ni bahaya. Habis tu tangan sama macam mana? Kami tak tahu. Allah Ta'ala sebut tangan. Kami peganglah dengan tangan tu. Cuma tangan tak sama kita, kona balik. Jadi kita kata, ini kafir? Tak, tidak kafir. Nah, ini orang panggil apa? Ini panggil jahil. Ahli bid'ah. Maka kena buat apa? Kena suruh pergi mengaji. Itu ya. Pergi mengaji. Jangan kafirkan orang, tak boleh. Jangan kafirkan orang sebabkan orang tadi berbeza dengan kita pandangan. Tapi kalau disebut Allah ada kepala, Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah berjalan, Allah sila panggung. Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad duduk. Ni. Duduk kaki ni orang panggil apa? Bersilang. Macam disebut dalam sebahagian kitab yang dikarang oleh sebahagian di kalangan mereka. Ini kalam-kalam ni kalam-kalam yang bahaya. Kalam-kalam yang bahaya yang boleh menjurus kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. InsyaAllah kitab ni kita sambung minggu depan insyaAllah.
Nampak tuan-tuan pun teruk dah duduk bawah panah tu. Bukan sekat tuan-tuan je panah, saya pun panah juga ni. Nah, jadi kita sambung minggu depan. Untuk mengajak seronok seorang-seorang je, tengok tak tengok orang ni masalah juga kan. Jadi kena tengok juga, kesian kat ibu ayah semua. InsyaAllah minggu depan kita sambung kitab Tanbihul Alibab ila Maqasidi Hidayatil Azkiya. Moga-moga Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada hari ini dan diberikan kefahaman kepada kita dengan agama dan dijauhkan kita daripada fitnah Dajjal dan sekutunya, dan dijaga kesatuan kita, dijaga keharmonian kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesatuan umat ini tidak akan boleh bergabung melainkan dengan ilmu saja. Ilmu yang akan menyelamatkan. Maka umat ni kalau belajar, mengaji, duduk dengan guru, insya-Allah diberi keberkatan oleh Allah Taala. Tapi kalau jauh daripada para ulama, daripada para guru, maka ini akan menyebabkan kehancuran dan tidak akan diberikan panduan dan bimbingan. Moga Allah Taala pimpin kita. Moga Allah Ta'ala jaga kita semua. Berkat selawat kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita dari masa ke semasa tak cukup dengan mengaji saja ibu ayah semua. Kita kena beramai juga. Nanti kalau ada rezeki peluang, kalau dah siap tempat kita semayang apa semua nanti, kita boleh buat majlis zikir. Kita baca selawat ramai-ramai. Kita baca Dalailul Khairat. Kita baca Hizbul Bahar. Kita baca wirid sakran dan sebagainya, kita baca ramai-ramai insya-Allah. Nanti akan buka, nanti kalau kata ada rezeki peluang, kita buka pondok dekat orang tua-tua. Boleh mai duduk di sini, buka pintu-pintu rumah untuk mereka duduk. Pakat mai duduk di sini, pakat mai beramai di pondok ni, di zawiyah. Insya-Allah Allah Taala akan bagi keberkatan pada tempat kita, amin ya rabbal alamin insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya serah kembali kepada pengurusi majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.